Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Bakar Al-Warraq menyatakan, syukur atas anugerah adalah memberikan kesaksian terhadap anugerah tersebut dan melaksanakan penghormatan. Hamadun Al-Qassar menegaskan, bersyukur atas anugerah adalah bahawa engkau memandang dirimu sebagai parasik dalam syukur, yakni cuai dalam kesyukuran. Al-Junaid berpendapat, ada kekurangan dalam bersyukur kerana manusia yang bersyukur melihat peningkatan bagi dirinya sendiri. Jadi dia sedar akan bahagian untuk dirinya, di saat itu ia juga sedar akan Tuhan. Abu Uthman menyatakan, bersyukur adalah mengakui ketidakmampuan diri untuk menjadi orang yang bersyukur. Dikatakan, bersyukur atas kemampuan untuk bersyukur adalah lebih lengkap daripada bersyukur sahaja. Ini dikarenakan engkau menganggap bahawa bersyukurmu datang kerana dia telah memberikan kemampuan kepadamu untuk itu, dan bahawa tindakannya itu termasuk anugerah yang paling besar terhadapmu. Jadi engkau bersyukur atas kebersyukuranmu, dan kemudian engkau bersyukur terhadap bersyukurmu atas kebersyukuranmu, dan seterusnya berulang-ulang secara tidak terhingga. Dikatakan, bersyukur adalah menisbahkan anugerah kepada pemiliknya yang sejati dengan sikap kepasrahan. Junaid menyatakan, bersyukur adalah bahawa engkau tidak memandang dirimu layak menerima anugerah. Ruwayyin menjelaskan, bersyukur adalah engkau menghabiskan seluruh kemampuanmu dalam upaya untuk bersyukur. Dikatakan, orang bersyukur atau dalam bahasa Arab disebut syakirun adalah orang yang bersyukur atas apa yang ada, dan orang yang sangat bersyukur disebut sebagai syakur adalah dia yang bersyukur atas apa yang tidak ada. Dikatakan, orang yang bersyukur atau syakir berterima kasih atas pemberian, tapi orang yang sangat bersyukur syakur berterima kasih kerana tidak diberi. Dikatakan juga, orang yang bersyukur berterima kasih atas pemberian, dan orang yang sangat bersyukur berterima kasih atas kemelaratan. Orang bersyukur berterima kasih manakala anugerah diberikan, dan orang yang sangat bersyukur berterima kasih manakala anugerah ditunda. Al-Junaid menuturkan, suatu waktu ketika aku masih berumur 7 tahun, aku sedang bermain-main di hadapan As-Sari As-Sakati, bapa saudaranya. Dan sekelompok orang sedang berkumpul di hadapannya, berbincang tentang syukur. Dia, yakni As-Sari, bertanya kepadaku, wahai anakku, apakah syukur itu? Aku menjawab, syukur adalah jika orang tidak menggunakan anugerah yang diberikan Allah untuk bermaksiat kepadanya. Dia menyatakan, darjatmu di sisi Allah akan segera kau perolehi melalui lidahmu, nak. Junaid menyatakan, aku masih sering menangis mengingat kata-kata itu. Ash-Shibli menjelaskan, syukur adalah kesedaran akan sang pemberi anugerah, bukan kesedaran akan anugerahnya. Dikatakan, syukur adalah belenggu bagi apa yang dimiliki seseorang, serta jerat bagi apa yang belum dimilikinya. Abu Uthman menyatakan, kaum awam bersyukur kerana diberi makan dan pakaian, sedangkan kaum terpilih bersyukur atas makna-makna yang memasuki hati mereka. Muslimin dan muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, syukur adalah sifat para nabi semuanya.
dan sifat orang-orang beriman, dan sifat orang-orang yang mendapat hidayah, sifat orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat orang-orang yang akan ditambahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah Taala memuji para nabi, Allah memuji antaranya ialah sifat syukur mereka. Allah Taala menyebut tentang Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura. Nuh adalah hamba kami yang amat bersyukur. Ketika mana Allah memuji Nabi Ibrahim, syakiran li an'umih. Ibrahim itu sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana Allah memerintahkan Daud, Sulaiman dan keluarga mereka, Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Maka wahai seluruh keluarga Daud, beribadatlah kepadaku sebagai tanda syukur pada Allah. Dan kita tahu di antara wasiat emas Luqmanul Hakim kepada anaknya, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, maka kerana itu bersyukurlah pada Allah. Ini antara wasiat Luqman, syukur pada Allah. Siapa yang bersyukur sebenarnya dia mendapat kemuliaan untuk dirinya. Siapa yang kufur, ingat Allah tu kaya lagi terpuji. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita bersyukur, kita cari keuntungan untuk kita. Manusia mana yang tidak mahu untung untuk dirinya? Mana? Semua kita hari ini hidup untuk cari keuntungan kita. Cuma pandangan kita terhadap keuntungan itu berbeza. Orang jahil melihat cara untung dengan menipu orang, buli orang. Orang jahil. Dan orang yang ada sedikit integriti melihat untung tadi dengan cara saya berjual beli, berbisnes, dengan bekerja. Orang yang bijaksana melihat keuntungan itu apa yang dijanjikan oleh Allah di sisinya. Kerana untung tu jauh lebih hebat. Dijanjikan pahala yang tidak ternilai dengan apa-apa mata benda dunia. Dijanjikan syurga yang tidak boleh dibanding taranya oleh dunia yang sementara. Maka di situ cara kita mencari keuntungan masing-masing. Jadi sebenarnya bila kita bersyukur, maka keuntungan untuk kita. Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada musibah, bala, bencana. Allah Ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adhabikum in syakartum wa amantum. Allah tak akan azab kamu kalau kamu bersyukur. Dan kalau kamu beriman pada Allah. Sebab itu kata ulama tafsir, Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang-orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun syukur ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, ialah satu mujahadah yang berterusan. Ini kerana nikmat Allah itu setiap hari banyak. Datang, datang dan datang. Dia tak terhenti nikmat Allah. Dengan kehidupan kita, nikmat datang hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini kita hidup lagi. Nikmat. Hari ini kita boleh, tangan kita boleh gerak lagi. Nikmat. Kaki kita boleh berjalan lagi. Nikmat. Lidah boleh merasa lagi. Nikmat. Boleh lagi menikmati pemandangan indah, melihat isteri, suami, anak-anak. Nikmat. Boleh lagi berfikir dengan waras. Nikmat. Setiap hari tatajaddadu ni'am. Nikmat itu terus datang dan datang dan datang. Walau diambil, yang datang jauh lebih banyak. Walaupun kita makin tua, Allah datangkan nikmat anak-anak, nikmat kawan-kawan, nikmat saudara mara yang makin mesra, makin rapat. Kerana itu tuan-tuan sekalian, syaitan tahu jalan untuk membinasakan manusia dengan menjadikan mereka tidak bersyukur. Itu jalan dia. Syaitan tahu dia tak boleh jadikan kita ni sembah dia. Orang malu mengaku untuk kata, aku sembah syaitan. Orang malu. Maka, apa yang Allah Ta'ala sebut tentang sumpah syaitan terhadap manusia? Bila mana kita membaca suratul A'raf, Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran pada ayat 16 dan 17. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
aktsaruhum syakirin. Wahai Allah, dek kerana kamu sesatkan aku, kamu adalah anak aku, maka aku bersumpah akan kusesatkan seluruh manusia ini daripada jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi di hadapan mereka. Aku akan mendatangi belakang mereka. Aku akan mendatangi kanan mereka. Aku akan mendatangi kiri mereka. Kemudian engkau dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Itu syaitan nak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saba ayat ke-13 tentang hakikat ini. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit saja hamba-Ku yang bersyukur. Sikit. Sebab itu tuan-tuan, syukur ialah mujahadah atas nikmat yang sentiasa ada kepada kita. Kan itu kata ulama, syukur dengan mengingati Allah, mendapat nikmat dan bersyukur dengan ingat Allah jauh lebih baik daripada mendapat musibah dan bersabar. Sebab macam kita bicarakan semalam, sabar ni last sekali sabar juga. Orang yang mati anak, lalu sedih, golek-golek sedih. Lama-lama digembira balik. Orang yang mati suami, mati pasangan, sedih. Kita kata sabar, sabar. Nangis, tak boleh sabar. Golek atas kubur. Golek atas kubur ni. Tapi lama-lama, dah dapat pasangan baru, maka sabar juga dia. Tapi orang bersyukur ni tuan-tuan sekalian. Ada orang hidup sampai mati tak bersyukur. Sampai mati tak bersyukur. Apatah lagi Allah menjelaskan kalangan hamba yang bersyukur tu tak ramai, tak banyak. Sebab itu kita nak jadi golongan ini. Yang didoakan oleh seorang lelaki di hadapan Kaabah. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang sedikit. Umar Al-Khattab bertanya, anehnya doamu. Apa maksudmu? Lalu lelaki ini berkata, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang Islam, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran? Sebenarnya saya bacakan tadi dalam surah Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Baik, kita lihat apa kata ulama tentang syukur sebenar. Tadi kita bagi intro. Kita katakan syukur ini sifat Nabi-Nabi, sifat manusia pilihan, sifat orang yang akan bertambah nikmat. Syukur inilah keuntungan untuk diri kita. Dan kita jelaskan bagaimana syaitan dan modus operandinya untuk memusnahkan manusia, memusnahkan orang beriman, mengajar mereka tidak bersyukur. Kerana itu kita nak lawan syaitan. Seorang bila mana bersyukur, dia telah merobohkan istana syaitan. Dia telah merobohkan segala pakatan syaitan. Dia dah merobohkan segala kegembiraan syaitan. Sebab itu Nabi kata apa? Allah suka seorang hamba bila makan satu makanan, bila minum satu minuman, lalu dia berkata Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah. Maka syaitan ni tuan-tuan kita sebut jalan-jalan habis dia, binasa dia. Bukan syaitan ni binasa sebab kita tampar dia, sebab kita pukul dia. Jadi tuan-tuan, dalam melalui kehidupan, Alhamdulillah. Kalau saya misal kata tak dapat zuriat sekalipun, saya kata Alhamdulillah, banyak kebaikan. Kalau saya tak dapat pasangan sekalipun, Alhamdulillah, banyak kebaikan. Kalau saya tak dapat kekal dalam pekerjaan saya ni pun, Alhamdulillah, masih banyak kebaikan yang perlu saya syukuri. Kalau saya tuan-tuan ada masalah itu dan ini, saya tetap berkata Alhamdulillah, masih banyak yang saya patut bersyukur berbanding sedikit perkara yang patut saya bersedih. Tuan-tuan, perangai manusia, kesedihannya menenggelamkan 1000 kesyukurannya. 1000 nikmat yang patut dibersyukur. Sedangkan perangai orang beriman, satu nikmat menenggelamkan 1000 kesedihannya. 1000 musibahnya. Sebab itu tuan-tuan, kita malu pada Allah. Waktu diuji dengan sedikit musibah, kita punya tak sabar luar biasa. Lupa nak syukur. Naik kereta tayar pancit. Terus mengeluh kita, terus meradang kita, marah. Lupa untuk berkata Alhamdulillah ala kulli hal. Yang pancitnya tayar, keretanya tak rosak. Kita pula tak cedera apa-apa. Dan kebetulan pula duit kita tengah banyak ni, tukar je lah tayar baru. Tayar ni pun dah botak. Dah botak dah tayar ni. Sebab nak tunggu kita tukar baru, kedekut. Kena macam tu baru tukar. Allah nak beri lebih baik. Tuan-tuan, kadang-kadang musibah itu datang kerana kita tak reti guna nikmat yang kita ada. Maka Allah datangkan musibah ini supaya nikmat itu keluar. Yalah, tuan-tuan, duit bersepah ni. Bersepah dalam duit dalam bank.
maka kereta kita pun rosak. Dia nak beki juga kereta buruk tu. Duit banyak. Beki rosak tak tahan, dia pun beli baru. Baru tahu dia ni duit banyak rupanya. Belilah kereta baru sebagai satu tanda syukur. Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdi an yara athara ni'matihi 'alaihi. Allah suka kalau Allah beri satu nikmat, Allah nak tengok nikmat tu mana. Dapat bonus banyak. Belanja makan pun payah. Tapi bonus buat apa? Nikmat tu banyak, tunjuklah sikit. Dengar cerita alim besar, dengar cerita mengaji tinggi, nak suruh mengajar 5 minit pun payah. Kan nikmat. Maka keluarkan nikmat ilmu itu. Yang nikmat harta cara harta, nikmat ilmu cara ilmu. Yang nikmat sihat, dengar kata sihat. Orang buat majlis, dewan-dewan datanglah kan sihat. Tolonglah angkat itu, angkat ini. Kan awak padang sihat, gagah. Gunakan nikmat itu. Kan itu kadang-kadang musibah datang sebab nak zahirkan nikmat yang dah ada kita tak guna. Nikmat tu ada tak guna. Ada kereta baru duk balut. Balut kereta tu. Main buruk kereta buruk semacam. Kata mana haji ni? Kata kaya kereta buruk. Faham? Kereta buruk masuk longkang. Baru keluar kereta baru dia. Mercedes AMG. Baru keluar. Baru nampak nikmat dia. Jangan sembunyikan nikmat Allah. Nescaya Allah Ta'ala tunjuk musibah yang dekat melanda kita. Dapat nikmat, tunjuk. Bukan untuk berbangga dan sombong, untuk bersyukur pada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah pada kamu, ceritakan, tunjukkan, zahirkan, iktirafkan ia datang dari Allah. Kata Abu Bakar Warraq. Ni baru kita masuk syarah dia. Tadi baru intro mukaddimah. Mukaddimah pun dah nak habis masa dah. Kita pergi kepada syarah dalam kitab ini. Kata Abu Bakar Warraq, syukur tu apa? Kita menyaksikan atas kemuliaan anugerah Allah Ta'ala ini. Iktiraf. Ini cara Allah muliakan kita dengan nikmat. Ya Allah, Maha Suci-Mu yang beri nikmat ini pada aku. Allah muliakan kita dengan nikmat tersebut. Maka kita nampak yang muliakan kita siapa? Allah yang memberi nikmat. Hari ini tuan-tuan kita boleh bercakap. Allah yang memuliakan kita. Dengan tersusun perkataan kita. Dengan nampak macam hebat kita bercakap. Ini siapa bagi Allah. Hari ini tuan-tuan jalan kita nampak Masya Allah lelaki yang sihat, kuat, gagah. Seorang perempuan yang nampak sempurna keperempuanannya. Anugerah ini datang dari mana? Allah. Sebab itu saya berjalan, saya nak sebut Alhamdulillah. Hari ini saya berjalan sebagai seorang lelaki yang baik. Hari ini saya berjalan sebagai seorang yang mendapat nikmat. Sebab itu di antara doa yang kita ajak, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Ya Allah, hari ini aku berpagi-pagi dengan nikmat yang Engkau berikan kepada kamu. Dan afiat yang Engkau berikan kepada aku. Dan penutupan, sitr. Allah tutup keaiban kita. Kerana itu tuan-tuan, Allah wajibkan kita tutup aurat supaya tertutup aurat kita. Kekurangan kita. Dan Allah tutup pula perangai kita. Perangai kita yang buruk-buruk ni dia tak nampak terus. Orang nak tahu perangai buruk kita, kena berkawan kita 20 tahun baru nampak. Lihat Allah tutup. Padahal kita dah ada perangai jahat, Tuhan tak tunjuk atas kepala, ni orang jahat, tak ada. Macam biasa, lepas berkawan 2 tahun baru tahu. Ada kekurangan. Allah dah tutup lama. Kita patut bersyukur pada Allah. Dan bila mana Allah baiki, di situ waktu untuk, bila mana Allah zahirkan keaiban, di situ waktu untuk kita muhasabah dan baiki. Kata Hamadun Al-Qassab, apa itu syukur? Bahawa syukur, kamu mandang kita cuai bersyukur. Syukur sebenar tuan-tuan, kita tahu kita tak mampu bersyukur pada Allah dengan sebenar. La nuhfi sana'an 'alaika ma anta athnaita 'ala nafsik. Antara doa Rasulullah ketika sujud, ya Allah, aku tidak mampu memuji kamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Tuan-tuan, kita tak mampu bersyukur pada Allah. Tak mampu. Mampukah kita bersyukur nikmat tu datang bagaikan air? Tuan-tuan, kalau ada seorang manusia je datang kat kita, dia bagi RM10 kat kita. Kita kata terima kasih. Masa tu laju terima kasih. Dia bagi dia RM100. Ya Allah, terima kasih banyak. Dia bagi lagi RM1000. Allah, insya-Allah baiknya awak. Dia bagi lagi RM10,000. Dia bagi. Tuan-tuan, kita kata apa? Tak ada cakap apa. Saya tak reti dah nak terima kasih macam mana. Dek baiknya awak. Tuan-tuan lihat, Allah bagi pada kita mata. Berapa harga mata? Allah bagi kita telinga. Masih berfungsi hari ni.
Hari ni kalau kita mata sakit pergi hospital dah kena RM400. Mungkin kena RM1,000. Alhamdulillah mata okey. Mata kita okey. Alhamdulillah. Tangan okey. Kaki okey. Nikmat dan nikmat dan nikmat. Saya tak mampu dah syukur. Saya tak mampu ya Allah. Banyak nikmat. Rasa cuai kita tuan-tuan sekalian. Kata Junaid, ada kekurangan dalam bersyukur kerana manusia yang bersyukur melihat peningkatan bagi dirinya sendiri. Jadi dia sedar akan bahagian untuk dirinya di saat itu. Dia juga sedar akan Tuhan. Tuan-tuan, bagaimana kita nak tahu kita bersyukur? Makin kita kenal Tuhan. Kalau kita cuma syukur untuk kita beritahu orang, saya dapat ni, dapat tu, dapat ni. Tapi dengan Tuhan kita tak nampak anugerahnya, kita belum bersyukur. Sehingga saya tak nampak lagi barang-barang, benda-benda yang saya dapat, tapi Allah yang beri pada saya. Maka itu syukur. Kata Abu Uthman, bersyukur itu ialah kita nampak, kita rasa tak mampu nak bersyukur. Kenapa? Macam saya sebut tadi, huraian pertama, banyak nikmat Allah. Dikatakan, syukur itu bahawa syukur kita tuan-tuan kerana Allah beri kita syukur. Dan syukur kita lagi kerana Allah beri kita syukur. Syukur kita atas kesyukuran yang Allah berikan kepada kita. Dan dia berterusan begitu. Maknanya gini. Tuan-tuan, yang menjadikan kita boleh bersyukur ni siapa? Allah. Allah beri nikmat. Kemudian Allah bantu kita untuk bersyukur. Dan syukur yang Allah beri tadi, kita syukur lagi kerana Allah bagi kita syukur dan syukur dan syukur. Macam gini tuan-tuan. Saya hari ni solat. Saya jangan tengok sebab saya solat. Ya Allah, syukur padamu yang ilhamkan aku bangun awal pagi. Yang beri kekuatan untuk aku bangun pagi. Yang meringankan lidahku memuji, menyebutmu. Ya Allah, menjadikan kakiku kuat untuk berdiri, menyembahmu. Menjadikan aku khusyuk dalam menyebut nama-namamu, berzikir dengan zikirmu. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan aku kekuatan menghabiskan solatku ini, menyempurnakannya. Ya Allah, Engkau yang beri nikmat seluruh anggota badanku sihat bagi melaksanakannya. Ya Allah, tuan-tuan, syukur atas syukur atas syukur atas syukur. Apakah kita ada bahagian kita? Tak ada. Ini semua Allah yang beri pada kita. Mana ada bahagian saya? Kalau hari ni mata saya boleh melihat kerana Allah. Kalau hari ni saya boleh bercakap depan tuan-tuan, sehingga tuan-tuan faham apa yang saya cakap, kerana anugerah Allah. Bukan saya. Allah Ta'ala boleh jadikan blur pikiran saya sehingga saya tak boleh cakap apa-apa. Atau kelangkabut susunan perkataan saya sehingga tuan-tuan tak boleh faham apa-apa. Atau Allah Ta'ala jadikan saya langsung tak mampu bercakap. Maha suci Allah. Kita bersyukur hari ini kerana Allah berikan kita kekuatan bersyukur. Allah yang berikan semua. Kerana itu kita selalu ingatkan akan khazanah syurga yang menjadi syiar kehidupan kita. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tiada daya, tiada upaya apa pun yang aku buat hari ini melainkan kerana Engkau, ya Allah. Hari ini kalau saya boleh melangkah kerana Allah. Hari ini kalau lidah ini boleh menyebut Alhamdulillah kerana Allah bagi saya sebut. Dek kerana Allah bagi sebut, saya sebut lagi Alhamdulillah. Dan Allah yang bagi saya ulang sebut. Dan saya sebut lagi, saya sebut lagi. Artinya tuan-tuan, mana habis kita nak bersyukur ni? Sehingga kita tak nampak diri kita untuk kita bangga pada orang. Sesaat pun kita tak nampak kita lebih pada orang. Yang kita disibukkan kerana nikmat yang Allah beri banyak pada kita. Kata ulama lagi, syukur itu ialah menisbahkan semua anugerah ini kepada Allah. Sebab itu kita kata harta ni harta Allah. Ni anak-anak ni Allah punya. Suami kita, isteri kita Allah punya. Kawan-kawan kita Allah punya. Kalau Allah nak ambil, dia ambil. Saya bersyukur saya ada sahabat-sahabat yang baik. Siapa bagi? Allah bagi kat saya. Saya bersyukur saya ada keluarga yang memahami. Siapa bagi ni? Allah bagi. Saya bersyukur ada anggota badan yang membantu saya melangsungkan kehidupan dunia dengan baik. Siapa bagi? Allah. Saya bersyukur ada orang-orang yang terus menjaga saya. Siapa bagi? Allah. Tuan-tuan, kita malu nak nisbahkan nikmat itu datang dari kita. Nisbah nikmat itu datang daripada Allah. Maka inilah syukur yang sebenar. Kata Junaid Al-Baghdadi, syukur itu bahawa kita rasa kita tak layak pun dapat nikmat tu. Tuan-tuan sekalian, kita rasa kita layak tak dapat nikmat iman ini. Hari ini Allah beri kita beriman, Islam. Tuan-tuan rasa layak tuan-tuan dapat iman. Tengok perangai kita tuan-tuan, bila-bila Allah boleh tarik iman kita. Tapi Allah pilih kita.
maka kita lahir dalam keadaan beriman. Ataupun kalau lahir tak beriman, akhirnya kita dapat petunjuk Allah Ta'ala. Tuan-tuan rasa tuan-tuan layak ke dapat nikmat iman dan Islam yang merupakan tanda Allah sayang, kasih? Tak layak. Atas janji apa tuan-tuan layak untuk dilahirkan beriman? Sebab itu Allah Ta'ala tunjuk. Ada para Nabi lahir zuriatnya kafir. Nabi Nuh AS. Ada para Nabi mak ayahnya bukan Islam. Nabi Ibrahim AS. Ada para Nabi isterinya menentang ajarannya. Nabi Lut AS. Jadi kalau orang yang paling dekat, Nabi-Nabi pun Allah boleh ambil hidayah. Tak bagi. Isteri Nabi Lut sebantal, Tuhan tak bagi hidayah. Mati dibinasakan. Tuan-tuan, atas sebab apa kita rasa kita lebih layak dapat hidayah Allah? Tak layak. Tapi Allah pilih, Allah bagi kat kita. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan kepada kami Islam. Segala puji bagimu ya Allah yang memberikan kepada kami iman. Segala puji bagimu ya Allah yang menjadikan kami suka melakukan kebaikan. Kami benci melakukan kejahatan. Ya Allah, kekalkan nikmat ini kepada kami, kepada zuriat keturunan kami, kepada orang-orang yang kami sayangi. Tapi itulah syukur. Kita sendiri rasa kita tak layak, tapi Allah bagi kat kita kerana Allah Ta'ala nak tunjukkan sayang, rahmat dan sebagainya. Tapi Allah boleh tarik bila-bila masa. Allah boleh tarik bila masa. Dan kita dah baca kisah-kisah orang yang dia tarik hidayah, walaupun sebelum itu dizahirkan segala kemuliaan. Ruwayyim kata, bersyukur ialah kita menggunakan, mengerahkan segala kekuatan untuk buat syukur, untuk menyebut, untuk membuktikan kesyukuran. Maknanya di sini mujahadah. Sebab itu saya tak berhenti solat. Kerana itu saya tak berhenti berzikir. Saya tahu saya belum mampu bersyukur dengan Allah sebenar. Kalau saya sujud pada Allah daripada mula saya diciptakan oleh Allah, sehinggalah saya dimatikan oleh Allah, saya tahu saya belum memenuhi hak kesyukuran itu. Kerana saya duduk kat dunia tuan-tuan mungkin 50-60 tahun. Tapi Allah akan masukkan saya dalam syurga abadi selama-lamanya. Mana-mana mungkin saya merasakan saya berhak masuk, mendapat anugerah tadi kalau tidak kerana kurniaan dan rahmat Allah. Sebab itu saya rasa ibadat saya tak cukup. Biar orang kata banyak ibadat, kuat ibadat, lekuk dahi. Tidak. Ibadat saya tak cukup berbanding nikmat. Sebab itu bila ada seorang hamba Allah, Allah Ta'ala kata padanya, masuklah syurga dengan kurniaanku, dengan rahmat aku. Dia kata, tidak ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amal ibadat aku. Amal ibadat dia 500 tahun. Maka Allah kata boleh. Maka ditimbang nikmat mata yang Allah bagi dengan ibadat dia 500 tahun. Akhirnya berat nikmat mata berbanding ibadatnya 500 tahun. Lalu Allah kata masuk neraka. Katanya, ya Allah, maafkan aku, ampunkan aku. Aku ingin masuk syurga dengan rahmat-Mu. Tuan-tuan, kalau saya ibadat 500 tahun, belum lagi terbayar dengan nikmat syukur sebiji mata Allah bagi hari ini pada saya. Tu 500 tahun, bukan 5 jam. Ini kita ibadat baru sehari 2 ni kuat. Dah rasa, oh, bagus, aku dah bayar, syukur Allah. Mananya tuan, tak boleh. Sebab itu lidah ni perlu untuk menyebut Alhamdulillah, untuk bersyukur kepada Allah SWT. Baik, apa beza syakir dengan syakur? Kalau bahasa Arab kita sebut daripada syakara yashkuru syukran. Syakirun orang bersyukur. Dengan syakur orang yang banyak bersyukur. Orang syakiran syukur bila dapat nikmat maka dia syukur. Bila dapat kesenangan dia syukur. Tapi syakur maknanya yang paling banyak bersyukur. Dan ini yang Allah sebut dalam Quran. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah tak sebut syakir, syakur. Kerana orang bersyukur yang sebenar. Dia tak dapat nikmat pun disyukur. Kerana dia nampak itu lebih baik. Saya tak boleh masuk universiti. Saya kata Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun Allah tak bagi saya peluang masuk universiti. Contoh. Alhamdulillah kerana saya tahu Allah akan beri saya lebih baik pada itu. Saya minta zuriat. Tak dapat. Tak dapat lagi atau mungkin tak dapat. Saya kata Alhamdulillah. Walaupun kebanyakan orang yang bersyukur bila dia dapat. Tapi orang yang disebut syakur, tak dapat pun disebut Alhamdulillah kerana dia melihat hikmah yang banyak atas sebab dia tak dapat. Sebab itu kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, sebenarnya tak dapat kamu dengan apa yang kamu minta itu nikmat. Dan nikmat tuan-tuan kalau ada anak tidur pun tak cukup. Nangis malam, tengah malam. Tu ada sahabat saya. Dia beritahu, Ustaz,
Saya ni tak ada anak, doalah. Saya kata insya-Allah kita ada doa. Doa bolehlah doa. Lama dia datang. Beberapa tahun, alhamdulillah Ustaz, bisi dah mengandung, dah beranak. Dah apa pula masalah awak? Anak nangis, saya tak tidur pula Ustaz, tu masalah. Datang jumpa. Anak pula nangis tak tidur, dulu tidur punya lena. Tak ada orang ganggu. Kalau masuk tidur pukul 9, memang bangun pukul 5 pagi. Tak ada jang loceng ni. Tapi sekarang Ustaz, masuk tidur pukul 9, pukul 10 bangun, sebelah bangun 12, pening kepala, migraine terus. Saya tersenyum, saya kata, lihat kita ni. Tak dapat susah, dapat susah. Jadi kerana itu kita nak jadi orang syakur. Tuan-tuan, kalau Allah tak beri apa yang kita nak, lihatlah hikmah lain yang banyak. Yang mungkin tanpa kita sedari, itulah nikmat terbesar sebenarnya. Nikmat Allah tak bagi benda tu. Kita cita-cita nak kahwin anak raja. Tu tiap-tiap petang main buai nak kahwin anak raja, nak kahwin anak raja. Tak dapat kahwin anak raja. Kahwin dengan orang yang kenal anak raja je. Tu pun dia kena ikut gambar. Kena ikut gambar. Tapi ya, itu untuk terbaik untuk kehidupan kita. Baik, kita duk cita-cita nak kahwin dengan korporat ni. Senang sikit. Bagi kita. Tiba-tiba kahwin orang bukan korporat. Biasa-biasa je. Akhirnya kita dapati kehidupan ni jauh lebih senang. Lebih mudah, lebih baik. Lebih gembira, lebih bahagia. Dia ingat kalau Allah tak beri kita nikmat, sebenarnya sudah ada nikmat yang ada. Kalau Allah menghalang nikmat yang kita nak, ketahuilah nikmat yang lebih besar sudah ada pada kita ketika itu. Kita nampak ni, nikmat besar. Oh, saya nak jawatan. Mana tak dapat jawatan ni? Nampak tu nikmat. Itu kita nampak. Rupa-rupanya nikmat ada besar dah ada pada kita sekarang. Masa lapang. Boleh bersembang, boleh mengopi, boleh mengeteh. Boleh menescape, boleh mengholik. Boleh belaka. Sebab apa? Saya bukan menteri. Alhamdulillah masa banyak. Orang pagi jamuan boleh datang. Sebenarnya waktu kita melihat satu nikmat yang kita tak dapat, kita sudah ada nikmat yang besar dah ada pada kita. Tapi kita tak nampak. Antara nikmat yang kita nak dengan nikmat yang ada dan kita tak nampak. Di situ tuan-tuan, yang akan membuka tabir itu ialah Alhamdulillah. Summa Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kata Junaid, masa aku kecil dulu. Umur 7 tahun tengah main dengan geng-geng kawan-kawan. Datang pak saudara aku. Sari As-Sakati, bapa saudara belah. Mak saudara dia kahwin dengan Sari As-Sakati. Sari As-Sakati ni ialah adik-beradik kepada mak Junaid Al-Baghdadi. Pak saudara dia dipanggil Khalun. Tengah Sari As-Sakati bercakap tentang syukur. Lalu tengok Junaid Baghdadi sedang main, budak umur 7 tahun. Lalu kata Sari, Junaid, tanya satu soalan ni. Tanya budak. Syukur tu apa? Kata Junaid, syukur? Ni umur 7 tahun jawab. Kita tak menggunakan nikmat untuk buat maksiat pada Allah. Ya Allah. Itu syukur tuan-tuan. Kalau hari ni Allah bagi saya mata, saya tak gunakan untuk maksiat, saya syukur pada Allah. Kalau hari ni Allah bagi saya data internet. Ni, berdata internet ni. Saya tak gunakan melainkan untuk benda baik-baik. Saya dengar ceramah, dengar kuliah, dengar benda yang informasi. Saya bersyukur pada Allah. Ni dapat internet dah lah sangkut-sangkut buat maksiat pula tu. Internet sangkut-sangkut. Tapi buat maksiat. Lagi teruk kita. Tuan-tuan biarlah internet kita sangkut-sangkut pun. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap nampak muka ustaz, kejap tak nampak muka. Kejap dengar suara. Tapi kesungguhan kita nak dengar ceramah tu ada. Kita sedang bersyukur pada Allah. Dan bila bersyukur insya-Allah, Allah Ta'ala tambah nikmat. Akhir data kita meningkat secara mendadak. Daripada 10 gig, 100 gig tu naik. Syukur kita pada Allah sebab kita gunakan pada jalan-jalan kebaikan. Maka ini di antara huraian syukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Dan selalu ingat, jangan guna nikmat yang Allah beri pada perkara maksiat. Dan kalau sekiranya kita buat maksiat juga, cepat-cepatlah istighfar pada Allah. Sebelum Allah tarik nikmat tu pergi. Istighfar dan berazam tak akan ulang lagi. InsyaAllah Allah pelihara kita. Dan Allah pelihara orang kita sayang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.